Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi kita pada hari ini dalam subjek reka bentuk dan teknologi, di mana kita akan ulang balik apa yang telah pun kita pelajari pada minggu lepas dalam unit yang ketiga, reka bentuk pengatur caraan. Okey, baik. Hari ini insya-Allah kita akan cuba imbas kembali apa yang telah kita belajar pada minggu lepas berkaitan dengan asas reka bentuk pengatur caraan. Masih ingat apa yang kita belajar? Okey, di hadapan kamu sekarang ini adalah nota ringkas berkaitan dengan tajuk yang telah pun kita sentuh pada minggu lepas. Okey, kita telah pun belajar tentang struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengatur caraan. Okey, cuba kita baca sekali lagi apa yang dimaksudkan dengan struktur kawalan pilihan dan apa yang dimaksudkan dengan struktur kawalan ulangan. Baik, kita tengok nombor 1 ya. Kita tengok yang mula-mula nombor 1 dan nombor 2 dikemudiankan. Okey, kita baca struktur kawalan pilihan. Ialah satu langkah yang mempunyai dua atau lebih set tindakan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Maknanya kita mempunyai pilihan. Okey, kita tengok contohnya. Contohnya, pilihan pada mesin basuh membolehkan kita membasuh pakaian dengan cara yang berbeza. Okey, di mesin basuh kita biasanya kita mempunyai pilihan. Sama ada kita nak basuh menggunakan pusingan yang lembut. Okey, kita nak basuh pusingan yang laju. Itu pilihan yang ada. Kita boleh membuat pilihan. Okey, bagaimana pula dengan struktur kawalan ulangan? Okey, nombor 2. Struktur kawalan ulangan ialah satu set tindakan yang sentiasa berulang sehingga syarat tersebut dipenuhi. Okey, faham ya? Tindakan yang sentiasa berulang sehingga syarat tersebut dipenuhi. Contohnya, kawalan ulangan menjadikan lampu kelip-kelip bertukar warna pada masa tertentu. Biasanya lampu ni kita pasang pada hari raya kan. Dia berkelip-kelip, ada warna biru, hijau, kuning, merah dan sebagainya. Di mana lampu ini akan berkelip-kelip secara berulang-ulang dan bertukar-tukar warna. Okey, faham ya? Okey, cuba kita tengok pula dari segi struktur kawalan pilihan dan ulangan algoritma. Okey, kita tengok struktur kawalan pilihan, struktur kawalan ulangan. Kita tengok dua struktur ni. Okey, struktur kawalan pilihan mesti bermula dengan mula. Okey, usah tanda sikit. Bermula dengan mula dan akan berakhir dengan tamat. Sama juga struktur kawalan ulangan akan bermula dengan mula dan akan berakhir dengan tamat. Okey, perhatikan betul-betul. Okey, first kita akan masuk struktur kawalan pilihan. Okey, kalau kamu tengok dalam bulatan yang Ustaz bulatkan ni, okey, mula, bermula dengan mula. Okey, masuk ke dalam kedai runcit, cari gula. Jika gula dijumpai, maka pergi ke kaunter bayaran untuk dibayar. Tamat jika telah membuat bayaran. Keluar kedai runcit, kemudian prosesnya tamat. Okey, ini adalah pseudocode. Okey, inilah contoh pseudocode yang telah pun kita pelajari pada minggu lepas. Okey, pseudocode ni maknanya kita nak ceritakan semula apa yang berlaku daripada A sehingga Z dalam sesuatu situasi. Susah nak sebut kan. Okey, baik. Ini dia punya. Okey, kalau kamu lihat, ini dia punya carta alir. Okey, carta alir. Yang ini adalah pseudocode. Okey, baik. Boleh ya? Okey. Kita tengok carta alir. Mula. Okey, dan berakhir dengan
tamat. Okey, masuk ke kedai runcit, cari gula, jumpa gula? Ya. Bila dah jumpa gula, bayar di kaunter bayaran, kemudian keluar, kemudian prosesnya tamat. Okey, itu dia punya carta alih. Bagaimana pula dengan struktur kawalan ulangan? Okey. Struktur kawalan ulangan, mula panaskan minyak di dalam kuali, gorengkan ayam di dalam kuali. Selagi ayam belum masak, teruskan goreng ayam sehingga masak. Tamat. Okey, kemudian selesai. Maknanya kita ada pilihan, selagi ayam tu belum masak, selagi itulah kita mesti goreng sehingga masak. Apa yang beza struktur kawalan pilihan dengan struktur kawalan ulangan? Okey, apa beza dua ni? Okey, baik. Perhatikan bezanya ya. Bezanya kalau kamu perhatikan, struktur kawalan pilihan dia ada perkataan jika. Okey, manakala struktur kawalan ulangan dia ada perkataan selagi. Okey. Pilihan dia ada perkataan jika. Kalau kawalan ulangan dia ada perkataan selagi. Okey, boleh ya? Okey, cuba kamu tengok yang ni. Dia punya carta alih. Mula, panaskan minyak di dalam kuali, goreng ayam di dalam kuali. Ayam belum masak? Ya, dia cakap ayam belum masak. Apa seharus kita buat? Selagi ayam belum masak, teruskan menggoreng ayam sehinggalah ayam itu masak. Setelah ayam itu masak, proses seterusnya apa? Tamat. Angkat dan tamat. Okey, baik. Ini yang pertama, iaitu perbezaan antara struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Baik, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, kita cuba tengok perbezaan antara struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan melalui algoritma jujukan, pilihan dan ulangan. Okey, 3 perbezaan. Okey, kita tengok contoh satu persatu. Okey, first kita tengok yang ni. Okey, struktur kawalan jujukan. Okey, kalau kamu masih ingat, struktur kawalan jujukan ni dia straight to the point. Maknanya dia secara direct. Tak perlu ulangan dan tak perlu adanya pilihan. Kita tengok contoh ya. Contoh sudokod. Okey, kita tengok satu contoh sudokod. Okey, mula masak air, masukkan mi segera, masukkan perencah mi segera, kacau mi segera, kemudian tamat. Maknanya ringkas dan terus boleh makan tanpa ada masukkan perisa-perisa yang lain. Contohnya masukkan ayam ke, masukkan daging ke. Dia cuma bermula dengan mula, masak air, masukkan mi segera, masukkan perencah mi segera, kacau mi segera sehingga masak tamat. Tanpanya ada pilihan kita nak masukkan benda-benda yang lain. Okey, faham ya? Okey, yang kedua kita tengok struktur kawalan pilihan. Okey, macam saya sebut tadi, bila sebut pilihan, dia akan ada perkataan jika. Okey, perkataan jika, if, digunakan bagi menunjukkan ada pilihan yang lain. Okey, nombor 2, memberi pilihan lain jika tidak memilih yang asal. Contoh sudokod mesti bermula dengan mula. Okey, saya tanda sikit. Mesti bermula dengan mula. Sama juga, mula, masukkan serbuk kopi ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan. Jika mahu gula. Okey, tengok dia gunakan perkataan jika. Jika mahu gula, maka tambahkan sedikit gula. Jika kita tidak mahu gula, kita boleh tamatkan. Okey, tamat, kacau air, kemudian selesai, tamatkan. Maknanya ada pilihan. Kalau kurang manis, tambahkan gula.
Itu maknanya jika. Okey, bagaimana pula dengan yang terakhir, struktur kawalan ulangan? Okey, struktur kawalan ulangan. Okey, kamu perhatikan. Kalau struktur kawalan pilihan, kita ada perkataan jika. Berbeza pula dengan struktur kawalan ulangan. Kita ada perkataan selagi. Okey. Perkataan selagi digunakan untuk menunjukkan keadaan berulang-ulang sehingga arahan dipenuhi. Okey, selagi ini digunakan untuk menunjukkan keadaan berulang-ulang sehinggalah arahan tadi dipenuhi. Okey, tengok nombor 2. Memberikan peluang ulang semula sehingga tamat. Contoh pseudocode. Okey. Mula, makan nasi selagi rasa masih lapar. Makan nasi lagi, tamat. Okey. Kemudian tamat. Maknanya kalau kita lapar, makan lagi. Lapar, makan lagi. Sehinggalah proses itu mengenyangkan, barulah tamat. Okey. Boleh faham ya? Bahasa Arab boleh faham. Kalau tak faham, kamu boleh cuba baca nota ni berulang-ulang kali. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah sebagai latihan pengukuhan untuk kamu. Jadi, apa yang perlu kamu lakukan adalah ialah tulis semula dalam buku tulis. Okey, salin semula dalam buku tulis. Berdasarkan situasi di bawah, tuliskan pilihan bagi struktur kawalan pilihan dalam pengatur caraan atau ulangan bagi struktur kawalan ulangan dalam pengatur caraan. Okey. Maknanya kamu tulis struktur kawalan pilihan. Okey, sekejap. Okey, tulis struktur kawalan pilihan ataupun ulangan dalam ni. Okey. Faham ya? Nombor 1, ada 6 soalan. Siren ambulan berbunyi mengikut semasa tertentu dan sentiasa berulang. Okey, kamu boleh baca, kemudian kamu salin, kemudian tulis jawapan yang sesuai. Sama ada situasi ini adalah struktur kawalan pilihan ataupun situasi dalam ni adalah ulangan, struktur kawalan ulangan. Boleh Kemudian yang kedua, isi tempat kosong berdasarkan jawapan yang sesuai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 tempat kosong. Maknanya kamu boleh pilih di sini. Jawapannya ada di sini. Kamu hanya pilih jawapan berdasarkan soalan. Kemudian pilih jawapan yang sesuai. Baca dengan teliti, kemudian tulis jawapan yang sesuai. Okey, kedua-dua soalan tadi kamu mestilah salin di dalam buku tulis. Kemudian isi jawapan, hantar kepada ustaz. Snap je gambar, hantar kepada ustaz. Boleh ya? Okey, kalau boleh, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula. Okey, ada apa-apa masalah boleh PM Ustaz secara personal ataupun kita boleh bincang di dalam grup RBT. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.